Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk berada di sini sama-sama melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang terakhir keberadaan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak untuk tahun ini. Ramadan sudah berada di penghujung. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sedang hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Yang selepas daripada malam ini tidak akan berulang lagi Ramadan, melainkan kita terpaksa tunggu setahun kemudian. Perpisahan kita dengan Ramadan pada tahun ini tidak akan menjanjikan pertemuan semula, melainkan mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, kita telah dimaklumkan dengan pelbagai kelebihan Ramadan yang kita yakin kita semua telah berusaha bersungguh-sungguh untuk merebut kelebihan tersebut. Kita mengharapkan bahawa setiap usaha yang telah kita buat sepanjang Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan kita. Dan segala kelebihan yang telah dijanjikan pada bulan yang penuh barakah ini akan dapat kita kecapi bersama. Antara lain yang sangat-sangat kita minta pada bulan Ramadan adalah keampunan daripadanya. Yang kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita dengan penuh pengharapan dosa-dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah. Dan kita akan keluar daripada madrasah Ramadan ini dalam keadaan hamba Allah Ta'ala yang suci daripada segala dosa. Kita juga mengharapkan pembebasan daripada api neraka. Kerana tidak ada manusia yang mampu untuk berhadapan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan suasana qiyamah dalam ayat yang ke-105 surah Taha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi SAW telah ditanya tentang suasana hari kiamat. Bagaimanakah keadaan gunung ganang yang besar, yang gagah, yang hebat itu pada hari kiamat? Faqul, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita supaya menjawab, yang sifuha rabbi nasfa. Gunung ganang yang besar itu, yang gagah itu akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayazaruha qa'an safsafa. Allah Taala akan membiarkan bumi yang kita tengok pada hari ini, ada tempat yang kita panggil tinggi, gunung, bukit, yang ada kita panggil lembah, ada sungai, ada curah. Allah Taala akan membiarkan bumi ini rata, yang tidak ada tinggi dan tidak ada rendah. La tara fiha iwajan wala amta. Yang kamu tidak akan nampak lagi di mana ada tempat tinggi, di mana ada lubang, tak ada. Semua rata pada suasana hari kiamat.
Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan semua manusia akan mengikuti menuju kepada arah seruan, daripada seruan yang dibuatkan oleh wakil daripada Allah Taala yang disebut oleh ahli tafsir Israfil, menuju ke satu tempat. Tak ada seorang pun yang akan lari ke tempat lain, tak ada seorang pun yang berani untuk bersembunyi, yang tak nak pergi, semua pergi ke tempat, iaitu tempat perhimpunan seluruh manusia di padang mahsyar. Manusia berjalan dalam keadaan tidak ada seorang pun yang berani untuk meninggikan suara kerana takut kepada Allah. Yang hanya terdengar bisikan-bisikan suara manusia. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlah. Dan pada hari itu sedang hadirin sekalian, tidak ada manfaat sedikit pun. Tidak ada manfaat sedikit pun syafaat daripada makhluk-makhluk, melainkan mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk layak memberi syafaat, dan Allah Taala redha dengan kata-kata mereka. Shadaqallahul azim. Beberapa ayat daripada surah Taha yang telah dipilih untuk sama-sama kita renung pada hari ini. Sidang hadirin sekalian, malam ini ayat yang dipilih menceritakan tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah penghujung kepada kehidupan manusia di dunia. Hari kiamat adalah detik perpisahan manusia dengan kehidupan sementara dunia untuk pergi kepada suatu hari yang kekal abadi akhirat. Yang kita tak tahu bila kiamat itu akan berlaku. Yang kita tidak ada satu tarikh. Sehingga kan kita tidak bersedia untuk menghadapi kiamat. Hari ini kita tahu tarikh Ramadan akan berakhir besok. Dan ini adalah malam terakhir. Kita terasa kesedihan. Kita terasa kita akan berpisah dengan Ramadan. Kiamat yang akan menjelang, yang akan mengakhiri kehidupan manusia di dunia ini, tidak dimaklumkan tarikhnya oleh Allah Ta'ala. Namun kita disuruh untuk yakin akan berlakunya kiamat. Dan kita diarahkan supaya bersedia menghadapi kiamat tersebut. Kerana selepas berlakunya kiamat ini, kita akan pergi kepada suatu alam lain. Akan dihimpunkan di satu tempat yang disebut sebagai padang mahsyar. Yang pada ketika itu semua manusia berada dalam keadaan kepanasan di bawah mentari yang terlalu dekat dengan kepala. Dan manusia akan berhajat kepada syafaat untuk dapat berteduh di bawah bayangan yang tidak ada bayangan yang lain pada hari tersebut melainkan bayangan arasy Allah. Sedang hadirin sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam satu hadis yang panjang, bagaimana manusia dalam keadaan huru-hara kepanasan di padang mahsyar, tidak ada bayangan-bayangan lain melainkan bayangan arasy Allah Ta'ala yang tidak akan dapat berteduh di bawahnya, melainkan golongan yang dipilih oleh Allah. Maka manusia masing-masing mencari syafaat. Mereka pergi ke rumah kepada Nabi Adam, Abul Bashar, minta supaya Abul Bashar, Adam alaihi salam, memberikan syafaat kepada manusia supaya dapat berteduh daripada kepanasan matahari terlalu hampir dengan kepala. Hadis yang panjang ini menceritakan bagaimana akhir sekali Adam alaihi salam mengaku dia tak dapat bagi syafaat. Izhabu ila ghair. Mau pergi jumpa dengan orang lain. Akhir sekali pergi kepada nabi lain dan kemuncaknya izhabu ila Muhammad. Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan ketika mana manusia datang berkerumun kepadanya, seluruh umat manusia, umat Nabi Adam sehingga umat Nabi Muhammad, datang untuk minta syafaat dengan Nabi. Syafaat supaya dapat berlindung di bawah kepanasan mentari di padang mahsyar. Yang tidak ada manusia boleh pergi berlindung di situ melainkan dengan bekalan kehidupan mereka yang mereka bawa daripada dunia amal ibadah. Pada ketika itu Nabi menceritakan dia terus menuju kepada Allah, tersungkur sujud. Dan Nabi menceritakan dia terus memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebut ketika mana dia hidup. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya sehinggalah Nabi mendengar seruan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu.
mintalah apa yang kamu nak minta. Bagilah syafaat kepada sesiapa yang kamu nak bagi. Akan dimakbulkan oleh Allah. Barulah Nabi angkat kepala dia. Dan Nabi memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Sidang hadirin sekalian, pada ketika itu semua kita ini akan mengharapkan syafaat Nabi. Tetapi sebelum kita datang pada hari yang kita mengharapkan syafaat Nabi SAW, sama-sama kita menghitung kehidupan kita pada hari ini. Adakah kita layak untuk mendapat syafaat Nabi? Cuba kita renung sepanjang sebulan Ramadan yang telah kita lalui. Segala kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Alhamdulillah, sebahagian daripada kita, sebahagian besar daripada kita telah berjaya merebut setiap kelebihan, insya-Allah. Meningkat, membanyakkan segala ibadat yang tak pernah buat sebelum ni kita buat pada bulan Ramadan. Tetapi yang kita nak tengok, Nabi SAW telah pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis hasan, menceritakan bagaimana sifat sebenar seorang mukmin. Untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba' mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang betul-betul beriman dengan Allah, dia tidak akan rasa kenyang, tidak akan rasa cukup, tidak akan rasa padai, tidak akan rasa selesai dah untuk melakukan kebaikan, ibadat, ketaatan kepada Allah, sehinggalah dia sampai ke penghujungnya, iaitu berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak tengok dalam tempoh malam ini sehinggalah besok kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sedang hadirin sekalian, pada malam ini tempat kita tanpa ada yang tua, yang muda, remaja, pemuda, pemudi, Masya Allah, memenuhi tempat-tempat ibadah. Adakah selepas gemar takbir raya pada malam esok, rumah-rumah Allah akan dipenuhi seumpama penuhnya rumah-rumah Allah pada malam ini? Adakah selepas daripada Ramadan, dengan takbir raya pada malam esok, adakah Quran akan dibaca sebagaimana dibacanya Quran pada bulan Ramadan? Setelah takbir raya pada malam esok, adakah wujud lagi manusia-manusia yang bangun pada jam 3 pagi, 3:30 pagi, menuju ke rumah-rumah Allah, bermunajat, berdoa, menitiskan air mata, memohon keampunan daripada Allah? Adakah rumah-rumah Allah akan dipenuhi oleh pemuda-pemudi sebagaimana yang ada pada malam ini? Ataupun yang tinggal hanyalah orang-orang tua yang sememangnya sentiasa berada di masjid. Ini yang kita harapkan, sedang hadirin sekalian. Kerana kita beriman bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Allah Ta'ala mencerita, Nabi menyebutkan kepada kita bahawa orang yang betul-betul beriman ialah mereka yang tidak akan pernah rasa cukup dengan ibadat yang mereka buat. Biarlah kita mengambil kesempatan Ramadan sebulan ini, dengan tarawih yang kita buat, dengan ibadat puasa yang telah kita jalankan, Quran yang menjadi sahabat teman baik kita sebulan Ramadan, qiyamul lail yang kita mampu lakukan, walaupun sebelum daripada ini kita tak mampu lakukan. Kekuatan yang kita miliki pada bulan Ramadan ini, sedang hadirin sekalian, jangan kita akhiri dia hanya dengan takbir raya yang kita dengar pada malam esok. Sebab sedang hadirin sekalian, kita nak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang memberikan segala ganjaran pada bulan Ramadan, sedang Allah Ta'ala itulah juga bersiap sedia untuk memberikan ganjaran kepada umat hamba-hambanya selepas daripada Ramadan. Jangan siapa-siapa daripada kalangan kita menjadi penyembah kepada Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa-siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan berakhir pada malam ini, sedang hadirin sekalian. Tetapi kita menyembah Allah, Allah Ta'ala akan tetap hidup. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan yang kita ikuti lalui sebulan
dengan penuh keberkatannya, dengan penuh rasa syukur bahawa kita telah diberi satu peluang. Ada di kalangan kita yang belum sempat menyambut kedatangan Ramadan, mereka pergi bertemu dengan Allah. Ada di kalangan kita yang pergi bertemu pada hari ini, masih berbaki sehari lagi Ramadan. Maka sidang hadirin sekalian, kita akan menyambut hari raya besar, insya-Allah. Satu peringatan penting pada malam ini. Kita nak sambut raya, malam esok kita pun bergembira. Malam hari raya adalah malam anugerah, malam convocation. Pagi hari raya adalah majlis convocation yang kita semua akan masuk convocation tersebut, menerima anugerah daripada Allah Ta'ala. Apa yang anugerah yang akan diberikan oleh Allah? Kita akan menerima anugerah keampunan dan keredaan daripadanya, sebagaimana yang kita harapkan dan kita minta pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala akan membahagi-bahagikan anugerah tersebut pada pagi hari raya. Maka sepatutnya pada malam hari raya kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan agar nama kita tidak tercicir daripada kalangan manusia akan mendapat anugerah keampunan dan keredaan daripadanya pada pagi hari raya. Marilah sama-sama kita menyambut Aidul Fitri dengan hakikat Aidul Fitri yang sebenar, sebagaimana digambarkan oleh anak kepada Khalifah Islam Umar Abdul Aziz. Pada satu hari ketika mana Sayyidina Umar Abdul Aziz sedang menyambut hari raya pada pagi hari raya, tiba-tiba dia melihat anak lelaki kecil yang sedang bermain bersama dengan kawan-kawan yang lain. Apabila dia melihat anaknya sedang bermain, mengalir air mata Umar Abdul Aziz, menangis dia. Apabila anak yang kecil tadi melihat ayah dia menangis, dia pergi, dia kata, "Ayah, kenapa ayah anda menangis? Semua manusia bergembira pada pagi hari raya, kenapa ayah anda menangis?" Umar menjawab, "Ayah menangis kerana ayah rasa bersalah. Kerana tidak dapat beli baju baru untuk anak anda. Apabila anak anda bermain dengan sahabat-sahabat yang lain, anak anda sebagai anak kepada seorang khalifah pakai baju jubah paling buruk sekali, betapa." Menangis Umar, rasa bersalah dia kerana tak dapat beli baju baru kepada anak dia. Tetapi apa jawapan anak kecil yang tahu hakikat Aidul Fitri yang sebenar? Dia kata, "Ayah, orang yang sepatutnya menangis pada pagi Aidul Fitri ialah mereka yang tidak layak menerima anugerah keampunan dan keredaan daripada Allah. Orang yang sepatutnya menangis pada pagi Aidul Fitri ialah manusia yang tidak layak menerima keampunan dan keredaan Allah. Adapun saya," dia kata, "saya yakin dengan keredaan daripada ayah dan ibu, maka saya bergembira." Sebenarnya sidang hadirin sekalian, kalau kita pakai baju baru pada hari raya, biarlah. Kita pakai baju baru kerana nak meraihkan kejayaan kita mendapat anugerah daripada Allah. Kita menghabiskan sejumlah duit untuk kita bahagikan kepada kanak-kanak sebagai lambang kesyukuran kerana kita telah mendapat anugerah keampunan dan keredaan Allah pada pagi hari raya. Kita menghabiskan begitu banyak duit menyediakan kuih-muih semata-mata untuk lambang kesyukuran kita kerana pada pagi hari raya tersebut kita telah mendapat anugerah keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedang hadirin sekalian, kita akan menghantar pulang Ramadan pada tahun ini dengan izin Allah, dengan penuh rasa sedih, dengan penuh pengharapan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi, Ramadan akan datang insya-Allah. Dan kita tidak pernah rasa cukup dengan kelebihan yang telah kita cuba dapatkan pada tahun ini. Kita akan cuba untuk mendapatkan kelebihan yang pada tahun akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.